بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab yang lepas adalah taat kepada ulil amri. Bab taat kepada ulil amri. Qala al-musannifu atau qala al-muallifu rahimahullah Imam Ahmad, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal-fajiri wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu alayhi waradu bihi wa man aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Yang lepas kita dah baca matanya was-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat lil a'immah, kepada pemerintah, wa amiril mu'minin, dan pemerintah orang Islam, amiril mu'minin, al-barri wal-fajir, sama ada pemerintah itu salih ataupun kaki maksiat, sama ada salih ataupun tidak salih, fajir. Wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu alaih, dan taat, dengar dan taat kepada waman, sesiapa pun, waliya al-khilafata, yang menjadi khalifah ataupun yang memegang tampuk pemerintahan, al-khilafah, wajtama'a an-nasu alaihi wa radu bihi, dan orang ramai bai'ah kepadanya, ataupun orang ramai wajtama'a an-nasu alaihi, orang ikut, dan juga waradu bihi, dan orang setuju, redha. Wa man aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan, dan taat, dengar dan taat kepada man, orang ataupun sesiapa saja, aliyahum ay ghalabahum, yang mengguling kerajaan dengan pedang, bisayfi hatta sara khalifatan, sehingga dia menjadi khalifah pula. Lepas dia menggulingkan pemerintah yang ada tu, dia pula jadi khalifah. Wa summiya amirul mu'minin, dan dinamakan amirul mu'minin. Telah kita sebut yang lepas, sesiapa saja yang memegang pemerintahan wajib taat kat dia, as-sam'u wa ta'ah. Tak kira sama ada dia naik dengan cara yang benar ataupun dengan cara bohong, ataupun dengan cara menggulingkan, ataupun memberontak, tak kira lah apa jua cara, baik ke buruk ke, sehingga dia pula menjadi khalifah setelah dia gulingkan khalifah yang lama. Dan orang ramai pun nak buat macam mana, dah dia menang. Zaman moden zaman sekarang ni, menang pilihan raya, maka dia menang pilihan raya, maka dia menjadi pemerintah. Walaupun kita setuju ke tak setuju ke pilihan raya itu cara Islam ke tak kira lah. Oleh kerana dah kita duduk dalam negara demokrasi, negara yang dia punya sistem pemerintahannya itu dengan pilihan raya, dan nak mengubahnya itu pun saya pun tak mampu. Macam mana caranya nak mengubah? Wallahualam, saya pun tak tahu. Dan memang kita hidup dalam tu, sistem tu. Dan kita pun tak tahu lah siapa yang hidup dalam sistem beraja
Macam itulah juga. Maka raja dia naik, kemudian anak raja, kemudian cucu raja, kan dia mewarisi daripada bapak dia. Bapak dia ambil daripada tok dia ambil daripada tok keturunan raja. Nak buat macam mana? Boleh ubah. Siapa yang boleh lah. Mungkin berlakunya penggulingan, atau mungkin jadinya dulu ada raja, kemudian berlakunya penggulingan sehingga raja pun dicampaknya. Ini contoh negara tu ada raja, kemudian raja-raja tu pun digulingkannya sehingga raja pun dicampaknya, dan menjadilah negara itu negara republik contohnya, ataupun menjadilah negara itu negara yang tak ada raja, sistem presiden ke whatever. Maka dialah yang menjadi pemerintah, dan orang pun setuju dengan dia, dan orang pun ikut dia dan bai'ah kepadanya. Maka wajib taat. Wajib taat. Kita buat contoh sebelum ni, yang Mesir itulah. So yang Mesir itu sebelum digulingkan, yang sebelum tu naiklah Ikhwanul Muslimun sekejap pun, kan, tak kira lah, maka dia naik, maka wajib taat kepadanya. Sama, sebab dia masuk dalam apa yang disebut oleh Imam Ahmad ni. Tak kira yang mana sunnah ke tak sunnah ke, kau setuju dengan Ikhwanul Muslimun ke tak setuju dengan Ikhwanul Muslimun ke, sekarang apabila dia telah menjadi pemerintah, wajib taat. Wajib taat. Jangan kita sebelum naiknya Ikhwanul Muslimun, kita pun kutuklah Muslim tidak sunnah, ahli bidah, kemudian dia pun jadi pemerintah, jadi presiden daripada Ikhwanul Muslimun. Kita masih meneruskan penentangan kepada Ikhwanul Muslimun, dalam erti kata tetap kita duduk dalam ceramah-ceramah kita kata ini pemerintah mengarutlah, manhajnya tak betul. No, sebagaimana kita beriktikad raja sebelum yang kita pertahankan itu akhirnya digulingkan oleh satu grup yang kita tak suka kepada dia, dan dia telah menjadi pemerintah, wajib sama caranya. Itu manhaj ahli sunnah. Sama. Kalau kita berselisih dalam masalah itu, kemudian kita pula still mempengaruhi masyarakat, untuk masyarakat membenci kepada pemerintah yang kita tak setuju tu, maka terkeluar daripada manhaj. Maka itu bukan manhaj salafi, itu bukan manhaj sunnah. Maka wajib faham benda ni. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita ni oleh kerana telah hidup dengan keadaan itu lama, tiba-tiba nak buat macam mana PAS menang dalam negara kita lah. PAS menang dan dia jadi Perdana Menteri. Wajib taat. Wajib taat, walaupun yang sebelum tu mungkin kita tak suka, walaupun sebelum tu mungkin kita kata manhaj tak betul lah dan sebagainya, tetap wajib taat. Itu maksud yang disebutkan wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man aliyahum bisayfi, dengan pedang, hatta sara khalifatan, sehingga dia menjadi khalifah, wa summiya amirul mu'minin, dan dia namakan amirul mu'minin. Wal ghazu madin ma'al amiri ila yaumil qiyamati al barri wal fajiri la yutraku. Dan perang wal ghazu madin ma'al amir ila yaumil qiyamah, dan begitu juga sambungan kepada taat itu apa dia? Taat dalam segala perkara, termasuk wal ghazwu, perang. Apa maksud perang ni? Perang bersama dengan pemerintah. Al-ghazwu madin, berterusanlah hukum itu ma'al amir ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat. Al-barri wal fajiri, sama ada pemerintah itu saleh ke ataupun kaki maksiat, taat wajib. La yutrak, tak ditinggalkan. La yutrak, tak ditinggalkan. Apa maksud tak ditinggalkan? Kena ikut dan kena taat. Kena ikut dan kena taat. Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Maka dengar dan taat. Fa innama alaihim ma hummilu. Atas mereka kewajipan hak mereka kena buat, dan kau tak ada apa-apa masalah. Dan atas kita juga ada kewajipan kita. Kewajipan kita taat,
kewajipan dia merintah. Tak kira lah sama ada dia itu merintah dengan cara betul ke ataupun merintah dengan cara yang tak betul. Tapi kita sebagai ahli sunnah jelas hadis Ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'ah. Wajib atas setiap orang Islam itu dengar dan taat. As-sam' wa ta'ah fima ahabba wa fima karih. Benda yang kita suka, benda yang tak suka. Suka ke tak suka ke wajib taat. Apa maksud wajib taat sini? Bukan maksiat tu dan kita ikut buat maksiat dah. Illa an yu'mara bi maksiatin. Melainkan kalau dia perintah kita buat maksiat, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia perintah kita suruh buat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Tak ada dengar, tak ada taat. Tapi tidak mencabut tangan kita daripada taat kat dia. Taat dalam perkara yang kena taat. Dan bila dia kata dia suruh buat maksiat, jangan buat, itu aja. Tapi kita tak boleh perang dengan dia. Dan kita tidak boleh mengangkat senjata untuk memerangi pemerintah Islam tersebut. Juga telah kita nyatakan bahawasanya pemerintah ni tak kira lah sepanjang zaman lah memang zalim pun. Nak kira pemerintah-pemerintah yang taat, yang betul-betul hak ni boleh kira dengan jari kot. Secara fitrahnya pun dan secara sunnatullahnya pun, siapa yang memegang tampuk pemerintahan itu kebiasaannya zalim lah. Sebelum-sebelum pun, bukannya zaman Imam Ahmad sendiri, zaman berikutnya sampai ke bawah zaman Ibn Taymiyah pun kopi tu, zaman ni boleh sampai lah zaman pada kita pada hari ni. Nak dapat macam Umar Abdul Aziz susah lah. Boleh kira dengan jari lah kot mungkin pemerintah-pemerintah yang taat dan sebagainya yang bagus. Hatta pada zaman Mu'tazilah pun nak buat macam mana? Dah dia memerintah Mu'tazilah. Maka sebab itu Imam Ahmad kena tangkap. Dan Imam Ahmad kena tangkap oleh kerana dia tak nak keluarkan fatwa Al-Quran makhluk. Macam yang dah kita sebut. Ulama-ulama lain pusing-pusing. Pusing-pusing lah. Pemerintah kata hang kena keluar fatwa Al-Quran makhluk. Dia pun kata iyalah, Al-Quran yang ada kat tangan kita ni, hak yang pennya yang menulis Al-Quran itu, yang kertas-kertas ni semua makhluk lah, betul lah. Ada main pusing-pusing begitulah. Al-Quran yang ada dekat tangan kita ni, yang antara dua kulit ke kulit yang keluar daripada mulut kita, itu adalah makhluk. Tak nak tangkap. Tapi Imam Ahmad no. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Jangan cakap lebih-lebih. Tak payah perincikan. Itu Imam Ahmad. Tak payah nak perincikan kertas makhluk ke pen makhluk ke, tak payah. Itu bid'ah. Hatta kalau dia kata Al-Quran, dia tak tahu, kalau dia tak tahu Al-Quran itu makhluk ke tak, hukumnya kufur. Aku tak tahu Al-Quran makhluk ke tak. Itu lagi teruk lah. Qaul Al-Quran makhluk ataupun qaul Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Walaupun qaul itu sendiri adalah tidak disebut oleh salaf. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Dia muncul apabila muncul ahli bid'ah. Tetapi Imam Ahmad firm, dia tak boleh, dia nak kona-kona, maka Imam Ahmad kena tangkap. Tapi dia tak suruh pula pengikutnya, kita memberontak. Ibn Taymiyah pun masuk penjara, dia tak suruh pun pengikutnya memberontak. Baik, kenapa? Kenapa kita disuruh taat ni? Adakah untuk maslahah pemerintah ke atau untuk maslahah kita? Bukan untuk masalah pemerintah. Kita kena taat tak taat ni bukan masalah nak jaga masalah pemerintah. Sebenarnya nak jaga masalah kita. Kenapa? Kalau dah kita pergi memerangi pemerintah dengan senjata, akhirnya kita yang masalah. Biarlah masalah pemerintah. Ingat, pemerintah tak ada masalah. Dia pening kepala juga nak memerintah kan.
Tapi kita disuruh taat dan tak boleh mengangkat senjata kepada pemerintah sebenarnya menjaga maslahah kita sendiri. Kerana kalau dah berlaku peperangan ataupun telah berlaku penggulingan, akan berlaku penggulingan seterusnya, akan berlaku penggulingan seterusnya, akan berlaku penggulingan seterusnya sampai bila? Maka pengajian pun tak boleh buat, orang tak boleh mengaji, orang tak boleh pergi sekolah. Apa yang berlakulah? Maka apa yang berlaku yang sebelumnya, walaupun pemerintahnya zalim tapi sekolah berjalan. Walaupun pemerintahnya zalim, ulama ada boleh mengajar. Walaupun pemerintahnya zalim, masih lagi orang boleh solat. Tapi bila telah menjadi orang memerangi pemerintah dengan senjata, berlaku perang, maka orang menumpahkan darah. Pemerintah dia dengan kelengkapan dia ada tentera, dia ada polis dan sebagainya. Maka yang teruknya siapa? Yang teruknya rakyat jugalah. Yang teruknya orang yang membangkitkan semangat dalam masyarakat supaya memerangi pemerintah. Itu yang teruk. Pemerintah tak teruk. Maka maslahah yang utama yang nak dipelihara daripada taat dan tak boleh keluar memerangi pemerintah dengan senjata ialah maslahah rakyat. Masalah rakyat, supaya kita masih still boleh mengaji dan still boleh baca Quran, boleh solat di masjid. Berlaku peperangan, habis masjid pun kena bom, dah tak selamat, dah nak ada pengajian dan sebagainya. Apa yang berlaku depan mata kita di Mesir, Syria dan sebagainya lah. Maka itu berlaku waktu kita hidup ni lah. Dan sebelumnya itu telah dihalang dan telah pun tak dibenarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah sejak daripada dulu, dan Imam Ahmad dan berikutnya. Bacalah semua matan-matan akidah Humaidi dan sebagainya, whatever, semuanya akan masukkan bab ini, taat kepada ulil amri dan jangan mengangkat senjata untuk memerangi pemerintah. Wal ghazu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al birr wal fajir la yutraku. Maka peperangan bersama pemerintah sampailah hari kiamat itu berjalan. Di belakang pemerintah yang saleh, juga di belakang pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim telah pun mengiklankan perang dan wajib untuk rakyat keluar perang atas arahan pemerintah yang zalim tu. Wajib ikut keluar perang sekali ya. Wajib. Dan wajib ini maksudnya yang lantik oleh kerajaan. So kerajaan melantik tentera. So tentera fardu ain. Rakyat fardu kifayah lagi. Tapi kalau raja kata semua orang kampung Pajajaran ni semua kena keluar pergi perang, wajib fardu ain semua sekali. Dan bila musuh telah masuk dalam tempat kita, nafar am. Bila musuh dah masuk dalam tempat kita, masing-masing angkat senjata, lelaki dan perempuan angkat senjata. Sebab musuh dah sampai dekat kampung kita. So, itu dia punya step lah. Adapun kalau tak ada apa-apa, maka yang fardu ain itu yang telah ditakyin, yang telah dilantik oleh pemerintah, iaitu contohnya askar dan sebagainya. Madam al-jihadu madin ila yaumil qiyamah fayajibu an nujahid tahta rayat al-imam al-bir atau al-fajir. Maka selagi mana perkara ini berjalan sampailah hari kiamat, maka wajib untuk kita bermujahid, nujahidu, iaitu memerangi ataupun bersama dengan pemerintah ataupun di bawah payung pemerintah untuk keluar perang. Wa fa'ala hadza salaf, dan ini telah dilakukan oleh para salaf seperti Abdullah ibn al-Mubarak, al-Imam al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, kana yakhruju wa ghairuhu yakhrujun. Dan mereka ni keluar perang bersama dengan pemerintah. Dan semua orang ikut keluar ila sughur. Sughur ni maksudnya perbatasan lah. Wa yujahidun tahta liwa'id daulatil Abbasiyah. Dan mereka semua berperang di bawah bendera payung kerajaan Abbasiyah. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi. Sebelum tu perkataan apabila disebut wal ghazu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah,
Maka perkataan ini untuk mengkritik puak-puak khawarij ya. Mengkritik puak-puak khawarij alladzina yakhrujuna 'alal a'immah, iaitu puak-puak khawarij yang memerangi pemerintah. Wa dan aidan 'alal mu'tazilati alladzi yubihuna al-khuruj 'alal a'immah. Dan juga kenyataan ini adalah sebagai kritikan kepada golongan Mu'tazilah kerana mereka itu yubihun, mengharuskan al-khuruju 'alal a'immah. Depa mengharuskan untuk keluar memerangi pemerintah. Wa yaj'aluna dzalika minal amr bil ma'ruf, dan mereka menjadikan itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu Khawarij dan Mu'tazilah. So Khawarij dengan Mu'tazilah ini, Khawarij ni dia keluar memerangi pemerintah. Itu Khawarij. Khawarij keluar memerangi pemerintah. Mu'tazilah yubihun. Mu'tazilah mengharuskan untuk keluar memerangi pemerintah. Khawarij keluar terus. Mu'tazilah tengok keadaan lah, tapi boleh tak untuk perang pemerintah? Boleh. Itu Mu'tazilah. Kalau tengok kepada syarah Tahawiyah yang disyarahkan oleh Hasan Saqqaf, dia tulis tu. Dia tulis harus. Sebab dia panggil ikut Mu'tazilah. Dia ambil banyak doktrin-doktrin Mu'tazilah. Maka dia syarah Tahawiyah dia tu berdasarkan akidah Mu'tazilah. Maka dia sebut dalam kitab syarah kepada Tahawiyah dia tu harus untuk keluar memerangi pemerintah. Anak murid itu Zamihan tu. Tok Guru dia mengharuskan. Ahli Sunnah, geng-geng Wahabi ni tak boleh. Ahli Sunnah tak boleh. Tiba-tiba dia kata hak Wahabi teroris, hak dia tak teroris. Kitab Ibn Taymiyah teroris, hak kitab Hasan Saqqaf tak teroris. Kitab Muhammad Abdul Wahab teroris, kitab Tok Guru dia tak teroris lah. Sedangkan Muhammad Abdul Wahab and the gang ni sebagaimana Ahli Sunnah, haram hukumnya, haram. Apa maksud haram? Siapa keluar memerangi pemerintah berdosa. Haram. Siapa keluar berdosa. Maksudnya keluar memerangi pemerintah berdosa. Mu'tazilah mengharuskan. Apa maksud harus? Buatlah. Sebab apa? Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab pemerintah zalim, pemerintah tak buat hukum Allah, pemerintah kufur, macam-macam lah. Maka boleh kita memerangi pemerintah. Sedangkan Nabi SAW jelas, kalau selagi mana pemerintah itu aqamus salah, pemerintah tu masih nampak semayang lagi. Walau tak nampak 5 waktu, tiba-tiba kita nampak Jumaat dia ada. Dan biasanya gitulah kan. Mana nampak yang lain, yang kita nampak memang Jumaat lah sebab masuk TV. So bila masuk TV, nampak pemerintah kita solat Jumaat. Ya, tak boleh keluar memerangi dia. Itu maksud aqamus salah. Yang solat 5 waktu tak payah cakap lah. Yang biasa-biasa pun tak nampak. Kan? Apa tak lagi pemerintah. Maka nampak pemerintah solat seminggu sekali kat masjid tu Jumaat, maka tak boleh memerangi dia dengan mengangkat senjata. So itu jelas Ahli Sunnah dan jelas orang yang mengikuti manhaj ini. Okey, ini maksudnya adalah memerangi pemerintah dengan mengangkat senjata. Dengan mengangkat senjata. Tapi bab kritik pemerintah macam mana? Bab kritik pemerintah. Boleh tak boleh? Dia tak angkat senjata. Tapi tengok keadaan lah. Yang banyak yang jadinya bila dikritik pemerintah itu sebenarnya dia menimbulkan suatu semangat untuk menjatuhkan pemerintah. Itu tak boleh lah. Itu dia menimbulkan supaya orang ataupun supaya rakyat tak taat dan supaya rakyat bila dah ada dia guling pemerintah. Tapi kalau kritik umum tak adalah masalah. Hatta itu datangnya apa yang Nabi sebut,
kalau sekiranya seseorang itu arada an yansaha li zi sultan, kalau ada seseorang yang nak menasihat pemerintah, fala yubdihi alaniyatan, jangan secara terang-terangan. Falyakhlu bihi, hendaklah pergi jumpa dia face to face, jumpa dengan dia. Kalau dia terima, alhamdulillah fadhak. Dan kalau dia tak terima, engkau telah menunaikan tanggungjawab. Dah bagi tahu dah. Tapi pemerintah tak nak terima, bukan masalah kita. Dah dia tak nak terima, itulah tak dia lah. Yang penting kita dah cakap. Sebab itu para ulama sehingga ke zaman kini mereka menyatakan bahawasanya ulama di kalangan para ulama ahli sunnah, maka mereka itu di hadapan hakim, mereka di hadapan hakim adalah pengkritik. Tapi mereka di hadapan rakyat nampak membela. Dengan rakyat tak bolehlah ulama tu pergi kutuk. Mai kita angkat senjata, yang mana ada parang angkat parang semua ni. Jom pergi Putrajaya contoh. Tak boleh lah, haram lah. Maka tanggungjawab ulama bukan begitu. Di hadapan rakyat umum, kita ni sepatutnya tak buat perangai macam tu. Iaitu ulama tak buat perangai di hadapan rakyat mempengaruhi rakyat untuk memerangi pemerintah. Kerana itu tak memberikan kebaikan, itu tak ada faedah. Tapi bila dia di hadapan pemerintah, maka dia wakil rakyat. Maksudnya ulama itu bila dia betul-betul dah depan pemerintah dia ni, maka dia bukan mempertahankan pemerintah, dan kritiklah. Itu tugas dia. Maka bukan pula nak kena bagi tahu rakyat. Ini masalah kita sekarang ni adalah kita kita sistem kita demokrasi. Maka bila tak ada ulama yang nampak menasihati pemerintah, seolah-olahnya tak adalah. Tengoklah ulama buat apa dia kata kan. Mana hang tahu dia buat apa? Ada ulama yang menasihati pemerintah yang kita tak tahu, kerana itu bukan tanggungjawab ulama untuk bagi tahu, semalam aku dah kutuk dia. Jangan risau ya. Semalam aku dah kutuk dia, kau ni aku bagi. Tak. Bukan itu kerja dia. Kerja dia bila pergi dengan pemerintah, dia nasihatlah apa yang patut kena ubahlah. Tapi bila di depan rakyat, dia tak payahlah beritahu, aku dah cakap dah, ini semua ni haram, semua ni aku dah kutuk depan-depan dah. Itu bukan kerja ulama. Dan tak nampaknya ulama menasihati pemerintah bukan bererti mereka tak menasihati. Tapi oleh kerana kita hidup dengan keadaan yang sekarang ni, iaitu sistem yang ada demokrasi, atau adanya pembangkang dan adanya pemerintah, maka ceramah-ceramah politiknya, maka dia pun kutuklah mana ulama diam, ulama bisu, seolah-olahnya ulama parti dia je bercakap. Seolah-olah ulama parti dia lah yang membuat amar makruf nahi mungkar di hadapan pemerintah. Ulama yang tak dalam parti dia kira semua setan bisu. Itu naratif politik dia. Tapi kadang-kadang kita juga terikut lantak pi lah kan. Bukan tanggungjawab macam kita kena bagi tahu, ni aku dah cakap dengan PM, semalam aku dah cakap dengan TPM, semalam aku dah cakap dengan Menteri Pendidikan, semalam aku dah jumpa dah Menteri Kesihatan, aku bantai dah buat vaksin. Contoh, apa faedah? Tak ada faedah. Maka itu bukan caranya. Maka caranya pergi jumpa cakap. Tapi masalah pula yang lain pula, depan pemerintah tak nak cakap. Depan pemerintah tak nak cakap. Bila dah keluar dengan pemerintah, kutuk. Itu problem lagi satu. Depan pemerintah bersenyum, berminum kopi sama-sama. Kan? Dalam pentas politik kau, bombang kutuk ni pemerintah ni ngarut macam-macam lah. Tapi bila nampak dia tu di parlimen, duk menjilat. Dia di parlimen duduk bergelak ketawa minum kopi dengan hak yang dikritik tu, di bahagian pemerintah tu. Berlakon je.
Siapa yang duduk kat parlimen dan pernah pergi parlimen, tengoklah. Depan kita, depan rakyat, depan televisyen, dia ngutuk kau-kau Perdana Menteri tu. Dia kutuklah menteri-menteri yang bukan parti dia. Tapi di dalam parlimen, oh punya baik mampus, kata orang. Punya lah baik, oh begini ha. Tak ada pula nak cakap. Tak ada. Ngarut. So sistem tu yang mengarut. So ini yang berlaku dalam dunia Islam. Inilah yang berlaku dalam sistem politik yang ada lah. Tapi yang berikutnya, kita pun kena sedar diri jugalah. Kita mungkin tak ada dekat posisi tersebut, jangan cakap lebih-lebih. Ustaz-ustaz yang mengajar ni kan, yang mengajar dekat dewan-dewan kuliah, kita belum tentu apabila kita berada di tempat depan pemerintah, belum tentu juga kita berani cakap. Tak tahu lagi ni, belum tahu. Dan kita pun tak tahu keadaan diri kita. Depannya sekarang tengah kuliah ni, bolehlah cakap kan. Kita kena nasihat pemerintah bila duduk depan-depan, kritiklah pemerintah. Tapi secara alam realitinya, kita pun tak tahu sebenarnya kita mampu ke tak buat benda tu. Kalau kita kata mufti, kita katalah mufti negeri ni, mufti negeri ni, mufti negeri. Tengoklah mufti bukan nak menasihati. Kan? Mufti tengoklah. Raja buat gini. Mana mufti? Mana mufti? Mana mufti? Cakap sedap lah. Cuba kita pula dilantik jadi mufti. Kita pula dilantik jadi mufti tempat tu. Agak-agak boleh buat ke tak boleh kan? Kita pun yang tak pernah jumpa orang besar ni pun, belakang okey lah. Jumpa orang besar, kita pun, Datuk dah. Kita pun nak cakap pun segan, tak nak cakap. Dia MB, dia menteri besar, kita ustaz KQS je. Sehari jumpa menteri besar, tak tercakapnya. Tak cakap, duduk sengih-sengih je lah. Gitulah. Naik jadi mufti. Kalau dah memang dah gitu rupanya, memang tak ada cakap lah. Maka cakap apa yang boleh, yang tak boleh aku tak berani lah. Tegur lah, aku tak berani. Sehari macam-macam lah. So jangan cakap lebih-lebih. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita pun tak tahu kita boleh tak buat benda tu. Kelemahan kita pun kita tak tahu. Belum diuji jangan cakap. Sama lah macam musibah ni kan. Orang kata apalah musibah banjir, sabarlah. Kan, sabarlah, rumah terbakar, lepas tu kawan tu pun menjerit-jerit. Tak boleh terima hakikat banjir. Kita pun cakap apa ni, tak beriman kepada qada-qadar ke depa ni. Cakap boleh lah. Allah takdirkan kita kena. Allah Ta'ala takdirkan kita kena. Waktu tu baru kita tahu langit tinggi rendah. Waktu tu baru kita tahu kita ni hak mana. Kat mana kedudukan itu. Artis, video artis tu kan, bukan nak puji artis, tapi tengok, ini contoh. Satu artis tu yang rumahnya hancur tu kan, orang temu ramah dia dalam keadaan rumahnya dah habis tu kan, masih orang kata cool kan, masih lagi menyandarkan kepada Allah. Tu takdir Allah. Dan Allah Ta'ala takdirkan begini, so dia redha dengan apa yang berlaku. Itu tara hak kita panggil artis tu, yang mungkinlah taklah nak bagus, mungkin wallah lah kita tak tahu. Secara zahirnya nampak artisnya kira teruk lah secara zahir, tapi artis ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan sedemikian rupa. Dia menunjukkan suatu sikap yang redha, suatu sikap yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Tengok imam masjid, kita sebut dah kot, imam masjid, ada imam masjid dah bertahun-tahun lah jadi imamnya. Satu hari kasutnya hilang. Satu hari, ini cerita benar ya,
Ini cerita benar. Hak tadi cerita benar, hak ni pun cerita benar. Berlaku kat tempat saya Ipoh. So imam tu imam surau lah. Sekarang dah surau tu dah jadi masjid. So yelah, sepanjang yang kita kenal dia tu memang dah lama dah jadi imam. Tapi memang kita nampak baik lah, bagus lah imam kan. Tapi satu hari kasut dia hilang, dia sumpah seranah orang yang ambil kasut dia tu. Ya Allah, terkejut gitu. Imam. Bukannya tak adalah nampak. Alah, tak apalah. Beli barulah. Alah, murah je pun kan. Tak ada dah. Celaka. Kasut pun nak curi ni masjid dah. Keluar imam. Itu imam. So, kita belum diuji oleh Allah Ta'ala kan. Jangan menyangka kau beriman wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji lagi. Maka kita jangan cakap pada mufti je. Jangan berani duk ngomen tentang mufti tak buat kerja. Mana tahu kita esok Allah Ta'ala takdirkan dapat pula jawatan tu, tak mampu, tak hidup nak buat benda tu. Belum tentu kita boleh ubah. Dan belum tentu kita berani ubah. So, itu kehidupan. So, jangan, orang kata, jangan lebih sangat. Tawadu'. Maksudnya, senantiasa ingat diri kita ni, kita bagi ingat ke orang dan kita juga ingat kat diri kita sendirilah. Maka jangan dalam bab yang seumpama ini pun sama. So, masing-masing dengan kadar yang mampu dia buat. Kalau dia mampu tegur, dia tegur. Mungkin ulama' juga dia bertingkat-tingkat. Ulama' juga dia ada level dengan level. Ulama' sebahagiannya berani, sebahagian ulama' tidaklah seberani yang A tu. So depends. So kadang-kadang ada yang memang berani turun direct ke depan, seperti cerita yang selalu kita dengar bin Baz rahimahullah. Ni memang depan-depan raja dia cakap. Ibnu Utsaimin depan-depan raja dia cakap. Tapi yang ulama-ulama sebahagian yang lainnya tak kopi tu, tak nampak macam tu. So melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmati. Kemudian wa qismatu al-fai'i wa iqamatul hudud ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana alaihim wa la yunazi'uhum. Berikutnya, wa qismatul fai'i. Qismatul fai'i maksudnya dan pembahagian harta al-fai. Pembahagian harta al-fai. Al-fai ni apa? Al-fai adalah harta orang kafir harbi yang diambil oleh kerajaan Islam ataupun orang Islam tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Harta orang kafir harbi yang diambil dengan ataupun dalam peperangan. Maksud dalam peperangan, bila perang Islam menang, maka bila kita menang, harta-harta yang ditinggalkan oleh kafir pada ketika itu kita boleh ambil, namanya ghanimah. Namanya ghanimah. So ghanimah ada pembahagian-pembahagiannya, dan tentera juga ada habuan. Tentera juga ada habuan daripada harta ghanimah. Al-fai adalah harta yang diambil oleh orang Islam dari kafir harbi tanpa melalui peperangan. Maka hak ni bebas untuk Nabi bagi siapa dia mau. Bebas untuk Nabi bagi kepada siapa yang dia mau. Dan al-fai ni seperti dalam kisah Bani Nadir. Harta-harta Yahudi Bani Nadir, maka orang Islam ambil sebagai fai. Al-fai. So dalam bab kita ni, wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud, maksudnya sekarang dia membicarakan tugas kerajaan, pembahagian harta al-fai ataupun ghanimah ke. Zaman moden sekarang ni pembahagian zakat lah. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hudud, dan nak mendirikan hudud ini, iaitu hukum hudud, ilal a'immati, kepada pemerintah.
madin laisa li ahadin ayyata'ana alaihim. Tak boleh siapa-siapa pun pergi ta'an, kritik bab tu. Wala yunazi'uhum, dan jangan duk apa orang kata yunazi', jangan berbalah dengan pemerintah. Itu hak dia. So hak pemerintah iqamatul fai', maksudnya qismatul fai', membahagikan harta-harta ni. So kerajaan suka hati dia lah. Dia ada hak dan dia ada tanggungjawab tu. Maka dia pun bahagi, itu urusan dia. Wa iqamatul hudud, dan mendirikan hudud, itu hak dia. Tiba-tiba kita tak tahu apa itu urusan kerajaan, tiba-tiba si Mamat ini dimaafkan ataupun tak dibuat hudud. Kita tak tahu, itu bukan tanggungjawab kita, itu tanggungjawab kerajaan. Maka kita pun kata, apa ni kerajaan ni, orang dah buat kesalahan hudud tak macam-macam lah. La yunazi'uhum wa laysa li ahadin an yata'ana alaihim. Dah tak boleh bagi seseorang untuk mengkritik dalam masalah itu. Maka ahli sunnah melihat bahawasanya pembahagian al-fai' ini bagi hak pemerintah. Wa yara anna iqamatil hudud fi zina wal qatli was sariqah wa syurbil khamar wa ma syakala dhalika ila al-hukam laysa lil afradi wala lit tawaif. Itu hak kerajaan. Jangan ada kampung paya buat hudud, tak boleh. Oh, kerajaan ni kalau kita bagi penjenayah ni kat kerajaan, kira tak potong tangan dia, kita yang akan potong. Tak boleh Itu bukan hak engkau, itu hak kerajaan. Dan jangan pertikai bab tu. No, kerajaan kita ni zalim. Kerajaan kita tak buat undang-undang Tuhan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak hukum dengan hukum Allah, kafir. Oleh kerana aku ketua kampung kat sini, kita buat hudud. Banyak cantik kau. So itu hak kerajaan. Wa innama yatawalla al-amru fi zalika al-hakim lianna hadha haqqu. Ini kerja hakim, dan itu hak dia, bukan hak rakyat. Wa li'an tawalli al-afrad aw at-tawa'if li hadhihi al-ashya' yuaddi ila safakid dima'. Kenapa Islam tetapkan demikian? Kerana kalaulah hukum hudud ini diberikan kepada afrad, diberikan kepada individu ataupun jamaah ataupun tawaif, kumpulan, maka itu akan membuka pintu pertumpahan darah. Orang kampung tangkap Mamat berzina ni. Nampak berzina, betul berzina, kita pergi rejam. Oh, ketua kampung kejam, contohlah. Itu akan membuka pintu dan sebagainya. Siapa engkau? Ini keluarga aku. Dia pun pergi ambil senjata, pergi tembak dia jauh. Maka akan menjadi apa orang kata, cacah merba lah. Maka pertumpahan darah akan berlaku. Wa yuaddi ila fitan. Maka dia akan buka pintu fitnah. La awwala laha wa la akhir. Tak ada permulaannya dan tak ada penghujungnya. Maka bila dah benda ni jadi, maka bersiaplah kehancuran. Dia tak akan tutup. Maka macam kita sebut tadi lah, pemerintah yang digulingkan, dijatuhkan melalui senjata, benda tu tak akan berakhir. Oleh kerana telah berlaku sekali, maka kumpulan yang kalah akan buat pula kepada kumpulan yang menang. Berikutnya, kumpulan yang menang tadi, yang dah jadi kalah, dia akan balas dendam pula. Tara pilihan raya pun dah memang kau kena dah. Tak pangkah aku, kau siap. Itu tara pilihan raya. Baru tak pangkah, dah tak dapat duit. Itu tara pilihan raya. Ini kalau bab-bab hak yang boleh pertumpahan darah, mampu. Lakin idza tawalla zalika wali amr walau kana fajiran fa inna an-nufusu tahda wala tata'arradu al-ummatu lil fitani. Dan kalau ia dibuat oleh kerajaan, walau kerajaan korup, walau kerajaan fajir, walau kerajaan pemimpinnya tak bagus, rakyat tak akan maksudnya rakyat dia tak akan mempertikaikan.
Itu kerajaan. Dah kerajaan tangkap. Ada siapa boleh petikai yang kerajaan tangkap bagi hukum pancung, hukum gantung? Hukum gantung sampai mati. Walaupun kawan ini dianiaya. Kawan ini dianiaya. Dia tak bawa dadah tu. Tapi orang bubuh dalam beg. Kan kena juga. Dah kena tangkap masuk dalam. Ada siapa berani buat? Pergi pula pergi pecah pula penjara ke, ataupun pergi balai polis, pergi meletup balai polis pula. Tak ada. Dan orang tak petikai. Ada kerajaan. Dia ada kuasa. Walau kerajaan zalim, walau kerajaan itu tak menunaikan hak dengan sepatutnya. Walaysa li ahadin an yata'ana alim la fi iqamati haddin wala fi qismatil fai'. Maka tak boleh siapa-siapa pun rakyat pergi pula pertikaikan bab hudud tadi tu dan juga pembahagian fai'. Kama fa'ala Zu al-Khuwaisirah, sebagaimana yang dibuat oleh Zu al-Khuwaisirah. Siapa Zu al-Khuwaisirah ni? Kan yang mempertikaikan Nabi tu. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Nabi bagi pembahagian. Dia kata Nabi tak adil. Zul Khuwaisirah ni. Dia kata, "I'dil ya Muhammad, Muhammad, boleh tak berlaku adil?" Dia kata Nabi tak adil. Maka Nabi kata kat Muhammad ni, Zul Khuwaisirah ni, "Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang nak buat adil?" Maka akan lahir daripada ni sulbi jantan ni atau Muhammad ni puak-puak Khawarij ni. Akhir keluar puak-puak Khawarij yang Nabi sebutkan. Wa daf'u sadaqat ilaihim jaizatun nafizatun. Dan berikutnya wa daf'u sadaqat, dan membayar sadaqat zakat. Wa daf'u sadaqat ilaihim, kepada pemerintah, jaizatun nafizatun, harus. Jaizatun nafizatun, benda tu terlaksana, boleh dibuat. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu. Siapa yang pergi bayar zakat kepada pemerintah, dia dikira telah pun sah zakatnya. Jangan sibuk tanya, kerajaan buat tak ni? Kita tengok orang zakat ni banyak pakai kereta mewah ni, tahu zakat kita tak dibagi. Kalau lah zakat yang banyak-banyak ni orang miskin ni, dia ketik lah. Tak payah sibuk lah. Itu tanggungjawab kerajaan. Bila dia tanggungjawab kerajaan, maka disebut tadi ajza'at an. Siapa yang dah bawa keluar zakat pergi kepada pemerintah pusat zakat, dia telah tunaikan tanggungjawab dia dan dia tidak dipersoalkan lagi oleh Allah Ta'ala. Walau zakatnya yang masuk ke jabatan zakat itu mungkin tak sampai ke tangan asnaf. Walau zakatnya tidak sampai ke tangan asnaf, itu bukan kerja engkau. Kerja engkau ambil zakat, bagi pemerintah. Nah, ambil. Aku punya tanggungjawab selesai. Tanggungjawab pemerintah, hang pergi bagi kat siapa-siapa yang kau maulah asnaf tu. Dan lantak hang lah. Hang buat, hang dapat pahala. Ataupun hang buat tanggungjawab. Kalau hang tak buat, aku peduli apa? Mahkamah Tuhan ada nanti, jangan bimbang. Orang pemerintah ni jangan bimbang lah. Pemerintah ni akan dulu kena hisap daripada rakyat. Yang duduk sibuk kenapa? Kita duduk sibuk, pemerintah tak buat kerja. Pemerintah kerap. Pemerintah itu, pemerintah ini, pemerintah itu, pemerintah ini. Buang masa dah, buang masa. Hang dah bayar, hang selesai. Kerajaan tak buat haknya, maka Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala Maha Adil. Mana dia nak tahu pergi ayat Quran yang banyak-banyak tu semua akan dipertanggungjawabkan. Wa ajza'at anhu barran kana au fajiran. Sama ada pemerintah itu baik ataupun fajir, jahat. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun tamatun rakatain. Berikutnya, ni bab pemerintah lagi. Dan salat Jumaat, wa salatul jumu'ati khalfahu, di belakang pemerintah, wa khalfa man wallahu, dan di belakang orang yang dilantik pemerintah.
Apa maksudnya? Imam masjid lah. So imam masjid dilantik oleh pemerintah. Kita undi masjid tu, kita bagi nama kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama wakil pemerintah lah. Memanglah Perdana Menteri tak Mamat ni masjid ni. Mamat ni masjid tu bukan kerja dia. Kerja dia Jabatan Agama dia uruskan. Maka Jabatan Agama adalah wakil pemerintah untuk menguruskan urusan masjid. Maka telah dilantik Mamat A ni sebagai imam masjid. Tak kira lah Mamat ni isap rokok ke tak isap rokok ke. Tak kira lah Mamat ni bagus ke tak bagus ke. Tak kira lah ada ilmu ke tak ada ilmu ke. Tapi dia dah dilantik oleh pemerintah. Maka kita solat belakang dia. Solat belakang dia walaupun dia teruk. Wa khalfa man wallahu jaizatun tammatun. Jaiz harus tammatun rakaatain. Cukup sah 2 rakaat. Sah Jumaatnya. Laisa lahu min fadli al-jumu'ati syai'. Sekejap. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Siapa yang ulang balik Jumaat dia, dia itu ahli bid'ah. Maksudnya, Allah imam ni lah pula naik. Aku dah memang tak suka dia. Nak keluar tak boleh. Ramai orang tak semayang. Satgi orang kata apa? Semayang je lah. Lepas semayang dia qada balik. Dia qada balik Zuhur. Jumaat tu tak buat lah Jumaat dah. Orang biasa dia qada Zuhur lah. Maka dia mubtadi'. Dia adalah ahli bid'ah. Tarikun lil asar, meninggalkan asar, meninggalkan asar hadis. Maksudnya tak ikut Nabi. Mukhalifun lis sunnah, bercanggah dengan sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'. Orang yang macam ni tak ada pahala Jumaat sikit pun. Maksudnya baguslah diulang. Pada dia imam tu fasik. Pada dia maka dia ulang, kira baguslah, soleh lah, kira alim lah. Maka dia mubtadi'. Ahli bid'ah, tak ada pahala Jumaat bagi dia. Sebab dia telah menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yara as-salata khalfal a'immati man kanu barrihim wa fajirihim. Wa fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atain. Dan sunnahnya apa? Salat bersama mereka 2 rakaat. Itu Jumaat tadi tu, rakaatain. Wa yadina bi annaha tammah. Dan dia mesti beriktikad dengan agamanya, salatnya sempurna, sah. Sempurna, tammah, sempurna. Wala yakun fi sadrika min zalika syakkun. Dan tak ada di dalam jiwanya, hati jantungnya rasa syak. Apa pentingnya bubuh bab ni? Pentingnya. Semuanya nak bagi tahu tu kedudukan pemerintah tu. Dan nak bagi tahu apa dia iktikad ahli sunnah terhadap pemerintah. Bagaimana ahli sunnah berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Bagaimana ahli sunnah berhadapan dengan pemerintah yang kaki maksiat. Tetap taat. Kenapa kena buat begini? Supaya jangan menimbulkan fitnah. Kita pula pergi kata, lepas solat Jumaat tu, kita pula pergi, jom siapa nak solat dengan aku, kita ulang balik Kita ulang balik. Solat 2 imam dalam satu masjid, setelah habis imam pertama, daripada solat pun salaf tak bagi. Walaupun kemudian itu, macam zaman kita hari ini, tak ada isu. Tapi zaman awal, kenapa ulama tak bagi? Dan kenapa para sahabat tak buat demikian? Maksudnya, mereka lambat. Ibn Mas'ud lambat, pernah lambat pergi masjid, imam yang utama telah habis mayang. Maka dia pun kata kepada anak murid dia, maka balik rumah solat sendiri. Ataupun solat sendiri kat masjid, ataupun balik rumah kalau nak Jumaat. Kalau nak sembahyang kat masjid juga, solat sendirian. Sallu furada. Al-Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Maka siapa yang masuk masjid, imam yang utama itu telah habis, bagi salam, kita baru datang masjid.
tak payah buat jemaah kedua. Tak boleh buat jemaah kedua. Dia salat sendirian ataupun balik rumah salat jemaah ataupun pergi mana-mana untuk salat berjemaah. Kenapa? Kerana tak nak menimbulkan fitnah. Fitnah apanya? Fitnah walaupun mungkin engkau tidaklah beriktikad imam tu fasik, tapi perbuatan engkau yang buat jemaah yang kedua itu pada zaman awal ini bahaya, menunjukkan seolah-olahnya engkau ini beriktikad imam ini tak sah untuk diikuti. Tengok kenapa ada demikian? Kerana ulama ahli sunnah sangat-sangat memelihara supaya masyarakat hidup harmoni, supaya masyarakat hidup dalam keadaan tidak ada syak wasangka. Tapi bila kita buat demikian perangai macam tu, nanti dalam masyarakat sendiri mulalah akan bercakap, oh imam tu fasik, oh imam tu fasik, imam tu fasik, imam tu fasik, imam tu fasik. Akhirnya guling. Itu tara kampung lah. Ataupun susah nak guling, bunuh lah. So ini apa yang berlaku di zaman awal. Okey, walaupun para fuqaha kemudiannya bagi syarat, siapa yang nak buat jemaah kedua mesti mendapat izin imam pertama atau imam masjid. Imam masjid dah settle habis sembahyang, dia pun datang dengan kawan-kawan dia. Maka bila dia datang, kawan-kawan dia masuk masjid, imam telah selesai masa solat, maka dia nak buat jemaah, dia kena minta izin imam. Imam, boleh tak kita orang lambat tadi nak buat jemaah? Imam bagi, okey, no problem, buat. Imam kata no, solat seorang-seorang tu qiblah, kan? So kena akur lah, kena akur. Masjid imam berkuasa, sehingga iftiat alal imam pun tak boleh. Maksudnya imam lambat, imam sakit perut satu hari, orang pun dah azan, imam sakit perut waktu tu. Kita pun datang masjid, mana imam tak sampai-sampai lagi, lambat dah ni, dah 15 minit ni muka imam tak nampak lagi ni. Apa jadi dia ni? Telefon tak angkat dan sebagainya. Tunggu 20 minit, 20 minit tak mail lagi ni. Jomlah, kamat, kau kamat. Oh, siapa kau? Dia pun pergi depan ambil mic, soft, kamat. Tak boleh, tak boleh, haram. Engkau telah mencuri hak imam tu. Sehingga para fuqaha menyatakan imam tu datang tidur, siapa suruh semayang ni? Dia berhak untuk mengulangi semua semayang tu. Dia berhak untuk ulang balik semayang yang tadi tu, sebab korang telah melangkau aku punya hak. Itu hak dia. Itu nama iftiat alal imam. Apa bahasa Melayunya? Apa ya? Yalah, curi kerja imam tu. Itu kerja dia. Melainkan kalau imam tu bagi izin. Okeylah, tak apalah, I pun bateri mampu pula tadi, patutlah telefon tak nak berdapat. Imam tu, okeylah, no problem. Okeylah. Okey, zaman sekarang ada tak agak-agaknya imam melarang untuk jemaah kedua? Tak ada kan. Imam tu pun bukan faham pun. Imam tu pun bukan pernah tahu pun ada hukum tu. So, yang mana zaman sekarang ni kita kata ada jemaah kedua, jemaah ketiga, lepas jemaah kedua, jemaah ketiga pula kan. Lepas jemaah ketiga, jemaah keempat pula dah. Kalaulah nak ikutnya secara umumnya kira syarat cukup. Maksudnya imam zaman sekarang ni biasa takkan dilarang kot kan. Kalau dilarang dia rasa dosa pula lah kan. Takkan aku tak bagi semayang lah kan. So secara orang kata adat dan fitrah pada zaman sekarang ni, pada kebiasaan jemaah kedua ketiga ni no hal lah. Maksudnya imam membenarkan. Tapi dalam konteks zaman awal tak boleh. Kenapa ini berlaku? Takut jadi fitnah dalam masyarakat. Itu dalam masjid bersama imam. Kalau pemerintah, so begitulah. Kalau imam masjid pun ada ego yang kalau kita pergi tegur imam masjid depan orang, mau imam masjid tu ambil mic baca campak. Itu imam masjid, kan?
pandai-pandai. Aku dah jadi imam sini berapa tahun. Muka hang pun tak pernah nampak. Imam tu kata lah. Imam. Itu imam. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tiba-tiba mamat dia pergi tegur imam ni depan orang. Kan? Imam, apa ni baca pun tak betul. Baca pula terhege-hege, curi nafas lagi. Imam tu berbunga. Itu imam masjid, imam surau pun tak boleh terima macam tu perangai orang buat kat dia. Ini Perdana Menteri. Perdana Menteri yang boleh buat macam tu. Perdana Menteri bahasa Inggeris, bodoh bahasa Inggeris. Tak patutlah kan. Tak elok lah. Maksudnya pemerintah dia ada hak dia. Dan kita sebagai rakyat itu kena bagi hak dia. Itu hak dia. Dan hak dia adalah kita nasihat dia secara tertutup. Tapi kita belum cakap lagi bab-bab yang kalau umum. Kalau rasuah. Rasuah ni umum. Dan dia buat pun memang di khalayak ramai. Hak tu kalau ditegur secara umum ataupun secara terbuka pun itu tak ada masalah. Ini dalam konteks kalau menegur imam peribadi dia. Peribadi dia. Tapi kezaliman awam. Kezaliman yang dibuat awam dan memang melibatkan awam. Maka hak ni kita tegur awam lah. Sama lah dalam kes kita menegur ustaz-ustaz yang berceramah. Yang mamat-mamat yang semua ada komplain dalam Facebook dekat bawah komen-komen tu, satu dah letak reti mengaji pun tidak. Dia pun kata, apa ni korang ni, kalau nak tegur ustaz tu, pergilah jumpa dia. Biasalah kan. Nak tegur ustaz, jumpalah ustaz tu. Macamlah zaman sekarang tak ada WhatsApp. Macamlah zaman sekarang tak boleh nak PM, DM, macamlah benda lah. Janganlah tegur macam ni. Hanya mamat tu punya sakan dalam ceramah dia hadis palsu, hadis merepek, yang haram kata halal, yang halal kata haram. Dan suatu orang yang penceramah terkenal pula, habis punya rakaman satu Malaysia dah dengar, bukan satu Malaysia dah sampai Singapura, dah sampai Thailand. Maka orang macam ni kita tegur secara umum ataupun secara terbuka, apa masalahnya? Sebab itu telah dia buat secara terbuka dan dia telah bercakap bukan urusan peribadi. Dia telah bercakap agama Allah. Dia telah bercakap urusan umat. Dia telah bercakap tentang hukum halal haram yang orang melihat dia secara khalayak ramai dan ramai. Maka kalau nak nanti turun SMS, jenuh lah. Orang dah sesat ramai dah. So, ada orang yang juga ada pengaruh. Dia pun buat satu rakaman dan sebagainya. Oh, viral. Okey lah. Oh, inilah dia ustaz bergaduh dengan bergaduh. Biasalah ustaz bergaduh. Dulu tak ada Facebook. Dulu tak ada Instagram. Ustaz bergaduh orang tak nampak. Bukan bergaduh apa, bergaduh tegur-tegur. Macam tu lah. Ini hadis palsu ni. Tapi kadang-kadang ada orang tegur, alhamdulillah terima. Tapi ada orang walaupun kita mesej secara peribadi pun dia boleh kutuk balik kita. Sebab dia ada kedudukan. Aku dah glamour, aku PU, aku imam muda. Takkanlah aku salah kan. So ada juga perangai macam tu. So macam tu keadaan kita nak memahami. Kalau daripada kecil konteksnya begitu, maka ia terpakai kepada pemerintah juga. Sama. So orang bawah dia ada ego, pemerintah egonya lagi lah besar. Wallahu a'lamu bissawab. Yang akan datang kita masuk dalam bab wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan bil ridha aw bil ghalabah faqad shaqqa hadha al khariju asal muslimin. Ini sebenarnya sambungan lagi tentang masalah ni, punya panjang bab ni saja. Ni nak menunjukkan penting bab ni. Kerana telah pun berpecah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah ni dalam bab ini banyak sekali. Dengan munculnya Syiah dengan Khawarij pada zaman awal, sehinggalah dia melirik pada zaman sekarang. Dan kenapa ulama letakkan dalam bab akidah,
kerana sama macam kita sebut bab kasut dan sebagainya, kerana telah menyelisihi bab itu ahlul bid'ah. Kenapa sapu atas khuf masuk bab akidah? Sebab ahli bid'ah tak mau menyapu atas khuf. Kenapa bab pemerintah, taat pemerintah masuk bab akidah? Kerana ahli bid'ah menyelisihi ahli sunnah dalam bermuamalah dengan pemerintah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.